السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudian dapat duduk dalam satu majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menselawati ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembacaan kitab Midrajul Fawatih karangan Maulana Husnul Hizam, yang merupakan terjemahan dan juga syarahan kepada kitab Mishkatul Masabih. Semoga pembacaan hari ini Allah Subhanahu wa taala terima menjadi bekalan untuk kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi dalam tajuk beriman dengan qadar, iaitu beberapa hadis yang terakhir daripada bab ini. Hari itu kita dah sampai sedikit syarahan, tinggal lagi sedikit daripada hadis yang ke-122 kurungan 44. Mengikut bab hadis yang ke-44, mengikut susunan hadis ialah hadis yang ke-122. Baik. Jadi kita dengar jugalah terjemahannya sekali lalu, untuk kita memperingat balik apa yang dibicarakan dalam hadis ini. Muka surat 370 terjemahannya. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkenaan ayat, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam yang diturun temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala himpunkan mereka dan jadikan mereka roh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bentuk dan wajah masing-masing. Kemudian Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka untuk bercakap, lalu mereka bercakap. Kemudian Allah SWT telah mengambil perjanjian dan sumpah setia, serta Allah SWT telah mempersaksikan mereka ke atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Rabb kamu? Allah SWT berfirman, aku telah mempersaksikan ke atas kamu 7 petal langit dan bumi, dan aku mempersaksikan bapa kamu Adam AS bahawa kamu akan berkata pada hari kiamat, kami tidak tahu menahu mengenai perkara ini. Ketahuilah sungguhnya tiada yang layak disembah selain aku, tiada Rabb selain aku. Oleh itu janganlah kamu mensyirikkan daku dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada kamu rasul-rasulku yang akan memperingatkan kamu tentang ahd dan mitsaqku, yakni perjanjian. Dan aku akan turunkan kepada kamu kitab-kitabku. Mereka semua berkata, kami bersaksi bahawa engkau ialah Rabb kami dan Tuhan kami, tiada Rabb selainmu. Mereka semua berikrar akan perkara tersebut, dan diangkat Nabi Adam AS ke atas mereka, melihat kepada mereka. Lalu baginda Adam AS melihat orang kaya dan orang miskin, mereka yang cantik wajahnya dan sebaliknya. Lalu baginda Adam AS berkata, wahai Tuanku, jikalaulah engkau samakan antara hamba-hambamu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku suka bahawa aku disyukuri. Nabi Adam AS telah melihat para anbiya, pada mereka seumpama pelita dan di atas mereka ada cahaya, dan mereka dikhususkan dengan perjanjian lain pada risalah dan dumuwah, ianya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Teruslah bertakwa kepada kami dan ingatlah ketika kami mengambil daripada nabi-nabi umumnya perjanjian setia mereka, dan khasnya daripada engkau sendiri wahai Muhammad, dan daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa bin Maryam. Adalah Isa AS bersama dengan ruh-ruh itu. Kemudian Allah SWT mengutuskan kepada Maryam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu bahawa ruh itu masuk dalam mulut Sayyidatina Maryam, lalu Maryam terus hamil dan terus bersalin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, penerangan dia kita sambung 3 perenggan daripada bawah muka surat 372. Baik, semasa Nabi Adam AS diangkat dan diperlihatkan manusia kepadanya, satu persoalan timbul untuk mengetahui cantik dan hodohnya manusia mungkin boleh dilihat. Akan tetapi bagaimana untuk mengetahui kaya dan miskin? Jadi ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Adam AS diangkat dan Nabi Adam melihat keadaan semua anak cucu cicit dia pada hari itu. Ya, pada ketika itu dia melihat keadaan manusia dan dapat dilihat bermacam-macam ragam. Ya, dari segi rupa paras pun nampak berbeza. Ya, dari segi kaya miskin pun Allah Subhanahu wa taala dah perlihatkan pun kepada Nabi Adam AS. Maknanya nak bagi tahu kepada kita segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan lahir yang akan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilahirkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dan lahir macam mana keadaan kita itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi persoalan tu timbul, kalau rupa paras tu cantik atau hodoh itu boleh dilihat dari segi zahir, mata dari segi mata kita, pandangan mata kita. Tapi bagaimana nak tahu satu orang tu miskin atau kaya? Dah ada harta ke waktu tu? Ada tanda ke, macam mana nak tahu? Maka satu pendapat mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan siapakah yang kaya dan siapa pula yang miskin. Maknanya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah menentukan segala-galanya. Baik, aku suka disyukuri. Jadi dalam hadis ini disebut Nabi Adam AS berasa kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan timbul persoalan dalam hati Nabi Adam AS. Kenapa tak buat sama rata? Dan inilah yang persoalan yang selalu timbul dalam hati manusia. Kenapa kita ni tak sama rata? Kita ni nak minta nak samakan hak semua. Yang orang yang tak faham ni dia minta kalau boleh perempuan dengan lelaki ni nak samakan dia. Agama ni nak samakan dia. Maka kalau sama semua tuan-tuan, jawapannya habislah tuan-tuan. Kalau agama ni semua sama, jadilah dia pluralisme. Jadilah agama semua yang dicanang oleh manusia yang tidak berfikiran yang betul, maka dia akan mengatakan semua agama sama saja mengajak pada kebaikan. Kita kata tak sama. Kerana hanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Manakala agama-agama yang lain pada waktunya dulu memang betul lah agama tersebut yang dibawa oleh baginda Musa AS, yang dibawa oleh baginda Isa AS, pada waktunya. Manakala datangnya agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini telah menjadi nasikh, memansuhkan segala yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Baik. Jadi persoalan ini timbul, perbezaan keadaan menyebabkan manusia boleh bersyukur. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bila mana keadaan kita berbeza, maka setiap orang harus melihat diri masing-masing
dan melihat keadaan orang dan tidaklah melihat dari segi orang yang lebih tinggi daripada diri dia, dari segi dunia dia melihat satu orang yang lebih rendah supaya dia boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat orang yang lain mungkin lebih kaya, tapi kalau dia lihat orang yang lebih rendah daripada diri dia, dari segi kemiskinannya, orang miskin pun dia akan merasa betapa bersyukurnya kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada dia. Baik. Jadi jika semuanya satu keadaan, maka tiada orang yang akan bersyukur. Dengan perbezaan ini, maka orang kaya, miskin, cantik dan hodoh semuanya boleh bersyukur. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab itu kita ingatkan berkali-kali sebelum kuliah, sebelum kita mulakan pengajian, pastilah orang yang ceramah ni pasti akan sebut kalimah syukur, tuan-tuan. Sebelum kita berdoa, kita sebut syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita buat apa-apa pun, syukur itu pertama sekali supaya kita beringat. Supaya kita beringat dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, si kaya dan si cantik boleh difahami, tetapi bagaimana kesyukuran si fakir dan juga si hodoh? Macam mana boleh orang yang fakir boleh bersyukur pula, dan bagaimana pula yang hodoh, yang tidak mempunyai rupa paras yang elok boleh bersyukur? Baik, si fakir patut bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kekayaan kepada kita kerana setiap yang diberi akan dihisap. Jadi alhamdulillah orang miskin tidak banyak dihisap di hari kiamat. Jadi tuan-tuan melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari sudut hisap, penghisapan yang akan dilalui di hari akhirat ini menyebabkan para sahabat menangis. Para sahabat begitu rasa takut dengan hari penghisaban, kerana semua perkara akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya, akan ditimbang. Lagi banyak harta kita, lagi banyak nikmat yang kita perolehi, semua akan ditanya, tuan-tuan. Umur kita, masa kita, bagaimana kita habiskan. Allahu Akbar. Daripada mana kita peroleh harta kita, macam mana kegunaan harta kita tersebut. Semua sekali, tak ada tinggal apa-apa pun, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah mereka yang kurang, yang fakir, maka mereka ni lebih awal masuk syurga, setengah hari, iaitu sebanyak 500 tahun lebih awal. Lebih awal lagi daripada orang yang punya harta, kerana yang halal itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang haram itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perumpamaan yang diberikan kepada kita, satu orang, dia telah uji, dia telah dirikan satu orang, saya tak ingat siapa yang tamsilan ini, jadi didirikan satu orang ini berdiri di atas satu batu yang panas, dipanas terik, diletakkan orang ini dalam keadaan tidak memakai kasut, tidak memakai selipar, di atas batu yang panas. Lalu ditanya kepada dia, pada waktu pagi apa yang kamu buat? Pada waktu sekian seminit selepas tu apa kamu buat? Dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, apa yang telah dibuat? Maka setiap saat, kenikmatan-kenikmatan, berapa banyak baju, helai baju, berapa banyak makanan yang ada, berapa banyak semua Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kamu, dia pun cerita, tak habis lagi, tapi kaki dah panas. Kaki dah tak dapat tahan dah ni, makin lama makin panas ni. Cerita tak habis lagi. Sebab apa? Sebab banyak sangat. Sampai tak tahan, melupur kat situ. Maka begitulah keadaan satu orang yang dia mendapat nikmat yang lebih daripada orang lain, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, bila orang miskin melihatkan keadaan ini, maka seharusnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang miskin, tuan-tuan, zaman Nabi SAW, para sahabat ini, bila
Nabi SAW cerita kelebihan sedekah, bila cerita kelebihan wakaf, bila cerita kelebihan amalan-amalan yang boleh dibuat, yang tidak mampu dibuat oleh orang fakir miskin ni, maka mereka ni akan sedih, mereka akan risau. Maka sebab itu Nabi pun beri berita gembira begini. Nabi SAW pun memberikan berita gembira kepada orang-orang fakir, orang miskin ini, supaya hatinya tidaklah terlampau rasa tak ada apa-apa nak sedekah, apa duit pun tak ada, baju pun tak ada, pakaian pun tak ada, makanan pun tak ada. Zaman sahabat, awal-awal Islam, tuan-tuan. Begitu keadaan sahabat ni, baju pun tak sempurna pada ketika itu. Baik. Jadi alhamdulillah orang miskin tidak banyak dihisab pada hari kiamat. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Jadi yang haram dia tak akan dihisab. Tak dihisab tuan-tuan, terus azab. Tak ada dah hisab tuan-tuan. Dah tahu dah haram, memang akan menjadi sumber azab. Jadi sebab itu carilah yang halal, berusahalah untuk mendapat yang halal. Tapi bukanlah bermaksud ini untuk kita hidup dengan kemiskinan semata-mata. Sebab dengan kekayaan juga kita mampu melakukan kebaikan yang banyak. Jadi dengan kemiskinan ada kelebihannya, dengan kekayaan ada juga kelebihannya. Janganlah kita di dalam kekayaan melanggar perintah Allah, di dalam kemiskinan melanggar perintah Allah, maka rugilah kita. Baik, di dunia ini harta yang halal akan dihisab dan harta yang haram akan diazab. Si hodoh bagaimana boleh bersyukur? Orang yang cantik itu disukai ramai, hatta syaitan juga suka kepadanya. Baik, iaitu macam mana? Sifat timbul dalam hati rasa ujub, timbul dalam hati rasa kibir. Kau ada apa? Rupa paras kau tak cantik, aku lebih handsome daripada kau. Bukan ilmu aja menyebabkan satu orang tadi rasa kibir. Bukannya sebab apa-apa sebab pun satu orang tu boleh menjadi sebab dia menjadi sombong. Dengan kekayaan dia, dengan harta dia, dengan ilmu dia, dengan apa sahaja kelebihan yang Allah bagi kepada dia, menyebabkan dia tidak tunduk kepada Allah, bahkan berasa sombong. Maka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka. Maka orang yang hodoh ni dia tak ada timbul perasaan tadi. Maka dia terselamat daripada perasaan-perasaan aku lebih cantik daripada kamu. Tapi yang lain mungkin boleh timbul lah. Walaupun dia hodoh, tapi kalau kekayaan dia ada, maka sehingga menyebabkan dia menghina dan memandang lekeh kepada orang, sehingga dia mengukur kejayaan satu orang itu dari sudut harta, maka ini adalah satu kesilapan. Akan tapi orang yang hodoh, alhamdulillah, boleh pergi ke mana saja, tiada orang yang akan kacau, boleh buat apa kerja tanpa diganggu orang. Jadi si hodoh ini pun boleh bersyukur. Setiap orang berfikir kemudian baru dia boleh bersyukur. Jadi satu orang tu bila dia berfikir, dia merenung, maka dia akan dapat lihat betapa kurniaan Allah Ta'ala itu begitu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, tu'raful asya'u bi'addadiha, sesuatu perkara itu dikenali dengan lawannya. Maksudnya kalaulah kita tak kenal hitam, maka kita tak akan tahu bagaimana putih. Kalaulah kita ni tak susah, kita tak akan tahu nikmat senang tu macam mana. Kita tak akan tahu nikmat itu begitu berharga. Bila hilang nikmat tadi daripada diri kita, baru kita faham betapa besarnya nikmat. Walaupun hanya yang ada dalam poket kita RM5 aja, tak ada, dalam keadaan kemiskinan tu kita akan dapat rasa RM5 itu juga berharga. Kalaulah RM5 tu pun tak ada. Bila dah tak ada, barulah kita akan dapat kenali dan ketahui nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Baik. Seterusnya, adakah tabi'i boleh berubah? Hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-123 kurungan 45. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natadhakaru ma yakunu id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bi jabalin zala an makanihi fasaddiquhu wa idza sami'tum bi rajulin taghayyara an khuluqihi fala tusaddiqu bihi wa innahu yasiru ila ma jubila alaihi rawahu Ahmad.
Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermudzakarah tentang perkara yang akan berlaku, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar bahawa sebuah bukit telah berpindah dari tempat asalnya, maka benarkanlah. Dan jika kamu mendengar seorang lelaki telah berubah sikapnya, maka jangan kamu benarkannya kerana ia akan kembali kepada tabiat asalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat zuhud, ya, sangat hidupnya sederhana, ya, sangat sehingga Abu Darda radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang sahabat di kalangan mereka pun, ya, di antara sahabat-sahabat ni merasakan bahawa Abu Darda ini begitu syadid dan kerasnya. Ya, sampai dia duduk rumah pun agak asing daripada orang ramai. Ya, rumah dia pun agak jauh sedikit daripada orang ramai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kehidupan yang dia pilih, ya, begitu sekali susah, kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Walaupun ketika itu Allah Ta'ala telah buka kekayaan kepada sahabat, walaupun Allah Ta'ala telah membukakan fatah-fatah, ya, kekayaan, harta-harta ghanimah yang begitu melimpah ruah, Allah Ta'ala bagi kepada sahabat-sahabat, ya, tapi sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu memilih untuk kehidupan yang sederhana, yang seadanya. Sampai sahabat-sahabat lain pun kalau jumpa dengan dia pun habis kena tegur, kena pancung. Maka sebab itu duduk rumah dia tu agak asing sedikit. Tapi semua sahabat tuan-tuan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada sebahagiannya kasar, ada sebahagiannya lembut seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, ada yang kasar seperti Sayyidina Umar, tapi semua matlamatnya jelas, hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka cari. Inilah kehidupan sahabat yang seharusnya kita telik, yang seharusnya kita ikuti dalam kehidupan kita. Baik, penerangan bermuzakarah adalah adakah perkara yang akan berlaku ditulis kesemuanya ataupun tidak. Jadi sahabat pun mereka saling bermuzakarah, berbincang, ya, berbincang sesama mereka apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis ataupun apa sahaja yang difahamkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bincang dan mereka saling bertukar pendapat. Jadi sebab itu, ya, ilmu ini akan tersebar tuan-tuan. Ya, sesama kita apabila saling bincang membincang, saling sampai menyampaikan, maka barulah semua orang akan dapat faham. Jangan kita ni hanya bersifat duduk dalam surau kita, kita sama kita je dan kita tak menyebarkannya kepada orang lain. Maka ilmu ataupun dakwah ataupun apa perkara yang disampaikan hanya takat ni je lah tuan-tuan. Maka kelebihan yang sepatutnya kita perolehi iaitu dengan kita menyampaikan kepada orang lain, kita tak akan dapat, ya, kita tak akan dapat fadilat kerana menyampaikan sesuatu perkara agama. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW mereka sangat inginkan bahawa agama ini disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ketahuilah, ya, ada agama, ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyebabkan satu orang itu berjaya dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Itulah agama Islam. Kerana atas dasar dakwah, kerana atas dasar ingin menyampaikan, saling inginkan kebaikan sesama mereka, maka mereka telah bertebaran ke seluruh alam, tuan. Mereka risau kalau ada satu perkampungan tapi pengetahuan tentang ilmu agama tak sampai kepada mereka. Mereka risau kalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ke tempat tersebut. Maka kerana itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertungkus lumus untuk memahami ilmu agama dan juga menyampaikan perkara tadi kepada seluruh umat manusia. Sebab itu zaman mereka telah bertebaran sampai ke Habsyah. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afrika tuan-tuan, jauh. Sampai ke China, sampai ke Turki, sampai ke Syria, sampai ke Yaman. Sebegitu jauhnya pengorbanan sahabat-sahabat mereka untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ada peluang, sesama kita sampaikan.
yang duduk dalam surau dan duduk dalam masjid ini, sampaikan pula kepada mereka yang tak dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa bagi insan ada 3 zaman ya telah lalu, iaitu al-madhi, sedang berlaku, hal, dan akan berlaku, iaitu istiqbal. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya hanya satu zaman sahaja, iaitu semuanya sedang berlaku. Jadi ini contoh-contoh perkara yang berkaitan, adakah setiap perkara ini ditulis di Lauh Mahfuz? Apa yang kita cakap, apa yang kita akan tuturkan pada hari ini, berapa banyak kalimah yang kita akan tuturkan, esok hari pun berapa banyak kalimah yang kita akan cakap, dengan siapa kita akan jumpa, apa yang akan kita buat, apa yang akan berlaku pada diri kita, adakah semua ini ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz? Ini perbincangan tentang iman, tuan-tuan. Ini perbincangan sahabat-sahabat sesama mereka berbincang tentang iman. Jadi apa yang dibincangkan oleh sahabat ni, percakapan mereka adalah agama. Tak ada kena-mengena dengan tak ada kena-mengena dengan dunia, tak ada kena-mengena agama, maka mereka semua pasti akan cerita dengan agama. Hatta ketika mereka berjual beli, pasti di sana ada juga penyampaian dari sudut agama, iaitu bagaimana jujur, bagaimana bersikap jujur ketika menimbang, ketika menyampaikan, memberi hak, menunaikan hak kepada sahabat, membeli, ketika membeli, orang yang membeli dia nak bagi lebih, dan ketika orang yang menjual dia nak bagi yang terbaik kepada pembeli-pembelinya. Inilah keadaan sahabat pada ketika itu. Jadi kehidupan mereka ni 24 jam ada kena mengena dengan iman, ada kena mengena dengan agama. Tak ada langsung satu masa di mana mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuba sehabis mungkin untuk tidak melakukan perkara-perkara yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaan di sini ialah pada sudut pandangan insan, pada sudut pandangan insan, iaitu 3 zaman itu. Adakah macam mana keadaannya, berkaitan dengan takdir ini bagaimana? Baik, satu riwayat dalam Mirqat pernah berlaku satu bukit di Maghrib di Morocco terangkat dan berpindah ke tempat lain. Jadi kalau ada pernah diberitakan di bahawa bukit satu tempat ini, iaitu dikatakan di Maghrib, terangkat dan berpindah ke tempat lain, itu bukan perkara yang mustahil, tuan-tuan. Bukan satu perkara yang mustahil, bahkan perkara tersebut harus berlaku pada akal manusia, bahkan pada kekuasaan Allah. Akal manusia pun berkata benda itu tak mustahil untuk berlaku. Satu kali kita bangun pagi, kita tengok gunung depan rumah kita ni dah tak ada, Gunung Datuk ni dah tak ada, Allah pindahkan. Boleh berlaku, tuan-tuan. Benda tu tak mustahil, seperti mana yang diberitahu oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Kalau kamu mendengar keadaan bukit itu berpindah ke tempat lain, boleh kamu benarkannya. Baik. Jadi jika kita lihat pada persekitaran kita, pada orang ramai, berapa ramai orang yang telah mengubah sikap mereka. Ini persoalan timbul. Nabi SAW mengatakan seolah-olah Nabi menafikan, tuan-tuan, dalam hadis ini seolah-olah Nabi SAW menafikan bahawa tidak ada perubahan yang akan berlaku pada manusia. Jadi apakah maksud kata-kata Nabi SAW ini, daripada sabdaan Nabi SAW ini? Baik, mereka yang bersama dengan usaha dakwah telah meninggalkan sikap marah mereka, sifat kedekut mereka, sikap buruk dan sifat yang kepada sifat yang baik. Maksud hadis ini ialah sikap dan sifat itu tetap kekal pada seseorang, cuma cara penggunaannya yang berubah. Ini yang nak dikatakan. Satu orang tadi mungkin sebelum ini dia ni telah selalu menggunakan harta dia pada perkara-perkara maksiat. Tetapi selepas datangnya Islam, selepas dia mengamalkan agama Islam yang sempurna, maka dia menggunakan hartanya hanya pada perkara-perkara yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikatakan perubahan. Tapi sikap dia tetap menggunakan hartanya. Dia suka belanjakan hartanya. Kalau sebelum ini dia gunakan harta tadi
untuk perkara-perkara yang maksiat, tetapi bila dia dah dapat Islam, dia dah dapat iman dah meresap masuk dalam hati dia, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah hadir dalam hati dia tadi mendorong dia untuk menggunakan hartanya pada perkara-perkara ketaatan pula. Jadi ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Baik. Contohnya seseorang yang pemarah, dulunya kemarahannya ditujukan kepada contohnya isterinya atas perkara kecil, dia akan marah, akan tetapi sekarang sifat marah itu masih ada, tetapi sekarang marahnya hanya ditujukan kepada orang yang ingkar, iaitu orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika sikap jalannya dalam menentang Islam sehingga mahu membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah masuk Islam maka jalannya masih ada tetapi digunakan untuk membantu Islam. Sikap dia, sifat dia tadi tetap pemarah, sifat dia tadi masih lagi seorang yang garang, marah, tak adalah jadi lembut aja, tak cakap aja, tak. Kalau dia ni memang kaki bercakap, semua sebelum ni sukalah cakap benda-benda dunia, tetapi bila dah berubah ni, dialih percakapan dia tadi daripada percakapan dunia kepada percakapan akhirat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik. Jadi masih ada sifat ini pada Sayyidina Umar, tapi digunakan untuk membantu Islam. Inilah sifat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bila datangnya agama Islam, kita dapat lihat bagaimana Sayyidina Umar begitu membela Islam dan ingin menegakkan dan tidak ingin berlaku kekurangan pada agama Islam walaupun sedikit. Kalau satu orang berlaku tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terus minta izin dengan Nabi untuk pancung kepalanya. Kalau dia lihat satu orang yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun begitu juga, beliau akan pancung kepala, iaitu sifat marahnya tetap ada, tetapi dia alihkan kepada membela Islam. Jadi inilah yang kita perlu fokuskan, bukan ubah satu orang tu daripada sikap pemarah dia kepada langsung tak marah, tidak, tapi alihkan kemarahannya tadi hanya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang berkaitan dengan agama, yang merendah-rendahkan agama, maka benda yang patut untuk dia bersikap marah tadi. Baik, bila berlaku perubahan ini? Apabila ada islah. Jadi apabila ada pengislahan, bagaimana islah tadi dibuat dengan cara yang betul, ada orang yang membetulkan dia, ada orang yang mendidik jiwa dia, maka berlaku perubahan demi perubahan. Baik, cara penggunaannya berubah tetapi sifat itu masih kekal seperti asalnya, atau dengan melakukan penentangan dan melawan sifat buruk itu dipanggil mujahadatun nafs, iaitu melawan kehendak hawa nafsu sehingga nafsu amarah telah berubah menjadi nafsu lawamah. Masih kekal nafsu itu tetapi sifatnya telah berubah. Apabila mujahadah diteruskan lagi, maka nafsu itu akan berubah menjadi nafsu mutmainnah. Jadi nafsu tetap ada, tuan-tuan. Nafsu ni sampai bila-bila pun tetap ada dalam diri kita. Cuma apabila mujahadah tu dilakukan, tarbiyah diteruskan, dengar lagi nasihat daripada ustaz, kekang hawa nafsu kita, lawan dia. Bila dia nak buat perkara tadi, dalam hati kita cakap, tak boleh buat gitu. Lawan dia, walaupun tak nak, buat juga. Macam mana Nabi SAW bagi tahu sedekah yang paling baik ketika kita dalam keadaan cinta pada harta tu, dalam keadaan rasa sangat suka kepada harta tu, rasa dalam keadaan sangat memerlukan kepada harta, time tu bagi. Time itulah kata Nabi SAW sedekah yang paling baik. Sebab apa? Sebab melawan kehendak hawa nafsu. Sesuatu ketaatan yang lawan dengan kehendak nafsu, maka di sana ada tarbiyatun nafs. Ada tarbiyah terhadap nafsu kita. Tapi kalau ketaatan yang kita buat itu yang kita seronok aja, yang kita suka aja, yang kita rasa kita suka dengan ini saja, maka di sana ada kuranglah sikit dari sudut mujahadah tadi. Maka bila ketaatan biasanya mestilah ada mujahadah, tuan-tuan. Kalau perkara yang berkaitan agama, tak ada yang tak susah, mestilah susah, tuan-tuan. Perkara yang berkaitan dengan iman,
perkara yang nak membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti ia perkara yang sungguh mujahadah, tuan-tuan. Seperti mana sahabat-sahabat mereka nak dapatkan sifat ridwanullah ajma'in, keredaan Allah Taala ke atas mereka kesemuanya, maka mereka telah bersusah payah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Jadi sebab itu ketaatan ini, agama ini pasti dia membawa kita kepada mujahadah. Sebelum ini suka buat maksiat, katakan minum arak, datang kepada agama Islam dah tak boleh dah. Sebelum ni suka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kepada agama, iman dah masuk dalam hati, dapat belajar satu hadis, cuba amalkan dalam kehidupan kita. Telik perkara tersebut dalam hati kita, dah amalkan ke belum? Jadi sebab itulah penting untuk kita belajar ni, kita mesti belajar dalam keadaan mujahadah supaya nafsu kita itu ditarbiyah. Supaya nafsu kita ditarbiyah sehingga jadikan nafsu kita ini sebagai nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Ada dua perkara di sini, dengan menentang bersungguh-sungguh maka perubahan akan berlaku. Kedua, rohnya akan berubah. Jadi berlawan kehendak dengan hawa nafsu ni, maka perubahan akan berlaku. Dan kedua, kerohanian dia akan bertambah, akan baik. Lihat bagaimana Nabi SAW, tuan-tuan. Mujahadah yang Nabi SAW lalui, tempuhi daripada kecilnya lagi. Daripada lahirnya. Nabi SAW kehidupannya adalah dengan susah payah. Tak ada yang senang, tuan-tuan. Kesusahan demi kesusahan yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW membuatkan darjat Nabi SAW itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kerohanian Nabi SAW. Sebab apa? Sebab susah payah yang dilalui oleh Nabi SAW. Baik, ada mazmumah telah berubah, ataupun yang berubah itu merujuk kepada qada muallaq, iaitu qada dan qadar yang boleh berubah dengan doa dan sebagainya. Tetapi qada yang mubram, yakni qada yang tidak boleh diubah, tidak berubah, tetapi pengurangan akan berlaku. Jadi maksud di sini yang tak berubah itu, yang masuk kita kata tak berubah itu, maksudnya ialah qada yang mubram sahaja. Takdir Allah iaitu ada dua, satu muallaq, satu lagi mubram. Muallaq ni yang tergantung. Kalau kita jaga kesihatan kita, makan makanan berkhasiat, kita suka menjalin silaturahim sama kita, kita jaga kita punya amalan-amalan kita, jaga kita punya pemakanan kita, maka Allah Ta'ala bagi keberkatan. Umur kita Allah Ta'ala bagi panjang. Sebab apa? Sebab takdir tadi dia masih tergantung muallaq. Tapi ada takdir di sana yang dipanggil sebagai takdir mubram, yang tidak boleh berubah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa dia akan mati, maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan membawa dia kepada kematian tersebut. Baik, seterusnya, oleh sebab itu kejayaan seorang insan ialah perubahan pada sikap dan sifatnya. Ada tiga dalam diri manusia. Pertama, kepandaiannya iaitu 20%, sikap dan hatinya iaitu rohaninya, sikap dan hati ialah sebanyak 80%. Peratusan faktor yang membawa kepada perubahan, islah ialah dengan mengubah sikap dan hati. Jadi tuan-tuan melihatkan oleh Allah SWT, kalau kita tanya pun kepada pelajar macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak elokkan hafalan kita, maka pasti dia akan bagi tahu kita kena ubah sikap kita. Dia tak ada nak kata ubah kepandaian, sebab kepandaian ni kita tak boleh berubah. Macam mana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, itulah dia. Tetapi dengan perubahan sikap, Allah Ta'ala akan ubah kepandaian kita yang sebelum ini mungkin 20%, dia akan bertambah seperti mana yang kita usahakan. Maka sebab itulah tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, daripada hadis ini Nabi SAW mengatakan tak boleh berubah. Itu maksudnya ialah dari sudut tadi yang pertama kita katakan sifat, sikap itu yang tak berubah. Yang kedua ialah kita kata takdir yang dikatakan sebagai mubram, yang tidak berubah. Jadi semoga perkongsian dua hadis pada hari ini, ada tinggal lagi satu hadis, insya-Allah masa tak mengizinkan, banyak program hari ini, kita akan sambung pada hari yang lain insya-Allah pada bulan depan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika.